Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Zainuddin bin Zainal Abidin daripada Sekolah Kebangsaan Bandar Tenggara 1, Hulai Johor. Hari ini ingin berkongsi dengan anda semua sebuah video amali sains negeri Johor bertajuk elektrik E, iaitu mengeksperimen untuk membezakan kecerahan mentol dalam liter bersiri atau selari dengan mengubah bilangan mentol. Hari ini saya ingin menunjukkan bagaimana kita menjalankan satu eksperimen untuk membezakan kecerahan mentol dalam liter bersiri ataupun liter selari, dengan mengubah bilangan mentol. Jadi, untuk permulaan saya akan menunjukkan dahulu bagaimanakah ataupun apakah yang terjadi sekiranya kita mengubah bilangan mentol dalam liter bersiri. Adakah mentol akan terus terang? Adakah mentol sama saja? Ataupun adakah mentol akan berbeza kemalapannya? Jadi, untuk pertamanya, kita akan membincangkan berkenaan dengan mengenal pasti masalah. Langkah pertama adalah mengenal pasti masalah. Penyataan masalah yang telah saya dapati adalah, adakah bilangan mentol mempengaruhi kecerahan mentol dalam liter bersiri? Fokus saya untuk eksperimen kali ini adalah kepada liter bersiri sahaja. Jadi, dalam mengenal pasti masalah ini, saya telah menggunakan kemahiran memerhati, iaitu kemahiran proses sains yang pertama. Dan saya juga menyatakan sebab daripada pemerhatian saya, iaitu saya membuat inferen, di mana inferen merupakan kemahiran proses sains yang keempat, iaitu membuat inferen. Kita lihat kepada hipotesis. Hipotesis adalah kesimpulan awal yang kita boleh lakukan. Hipotesisnya, adakah kita cuba bayangkan bilangan mentol yang bertambah adakah menyebabkan kecerahan mentol berkurang ataupun bertambah? Pada pendapat saya, berdasarkan pengalaman saya, berkemungkinan apabila kita menambah bilangan mentol, maka daripada pemahaman kita sebelum ini, tenaga daripada bateri perlu dikongsikan bersama mentol yang banyak. Jadi semakin banyak mentol, semakin kuranglah kecerahannya kerana mereka perlu berkongsi dalam liter bersiri. Jadi, hipotesis yang dapat saya keluarkan di sini, dapat saya bina di sini adalah semakin bertambah bilangan mentol, semakin kurang kecerahan mentol dalam liter bersiri. Langkah yang kedua adalah membuat hipotesis, di mana hipotesis yang telah saya dapati adalah hasil daripada ramalan saya, iaitu kemahiran proses sains yang kelima. Saya meramalkan semakin bertambah bilangan mentol, semakin kurang kecerahan mentol. Hipotesis ini dibuat adalah berdasarkan pengalaman saya dan pengajaran ataupun pembelajaran masa lalu saya, yang saya tahu bahawa bilangan mentol yang banyak menyebabkan kurang kecerahan mentol di dalam liter bersiri kerana mereka perlu berkongsi. Walau bagaimanapun, ia masih sebuah hipotesis, di mana hipotesis merupakan kesimpulan awal yang kita buat untuk kita kaji kebetulannya ataupun adakah ia benar atau salah. Dalam pada itu, kemahiran proses sains yang ke-9 iaitu mendefinisi secara operasi diaplikasikan apabila kita nak mengetahui kecerahan mentol. Bagaimanakah kecerahan mentol itu dapat ditafsirkan? Ia bergantung kepada bagaimana eksperimen kita jalankan sebentar nanti. Dalam masa yang sama, membuat hipotesis juga sebenarnya merupakan kemahiran proses sains, iaitu kemahiran proses sains yang ke-11. Okey. Bagaimana saya nak melihat kepada pemboleh ubah? Pemboleh ubah adalah seperti berikut. Berdasarkan kepada hipotesis. Hipotesis kita adalah semakin bertambah bilangan mentol, semakin berkurang kecerahan mentol. Yang kita ubah-ubah adalah bilangan mentol. Mula-mula kita akan gunakan 1 mentol, kemudian kita akan gunakan 2 mentol, kemudian kita akan gunakan 3 mentol. Maka yang kita ubah adalah bilangan mentol. Jadi, untuk pemboleh ubah dimanipulasi adalah bilangan mentol. Kemudian, pemboleh ubah yang bergerak balas. Bagaimanakah kita nak mengenali pemboleh ubah bergerak balas dalam eksperimen ini? Sudah tentu, dalam hipotesis kita tadi, semakin bertambah bilangan mentol, semakin kurang kecerahan mentol. Jadi, apa yang kita sedang perhatikan? Kita sedang perhatikan
kecerahan mentol. Maka untuk pemboleh ubah yang bergerak balas adalah kecerahan mentol. Jadi kita akan dapat lihat mula-mula mentol tu cerah atau tidak, kemudian adakah dia semakin malam atau semakin terang, dan kemudian satu lagi mentol apabila bercampur tiga, adakah ia semakin bertambah cerahan ataupun semakin berkurang cerahannya. Apa itu pemboleh ubah yang dimalarkan? Pemboleh ubah yang dimalarkan adalah pemboleh ubah di mana kita tidak boleh mengubah ia. Contohnya bahan-bahan yang ada ni kita tidak boleh mengubah bilangannya kerana ia akan mempengaruhi eksperimen. Sebagai contoh, mentol. Kita memanipulasikan bilangan mentol, maka bilangan mentol kita akan berbeza. Apabila bilangan mentol kita berbeza, kita tidak boleh menukar bilangan sel kering atau bateri ini. Dan kalau kita menukar juga, maka eksperimen itu tidak valid. Jadi yang paling penting kat sini adalah kita tidak boleh menukar bilangan mentol, bilangan sel kering atau bateri ini. Jadi bilangan sel kering atau bateri ini adalah pemboleh ubah yang dimalarkan. Langkah yang ketiga merancang eksperimen, kita mulakan dengan mengawal pemboleh ubah. Terdapat 3 pemboleh ubah, iaitu yang pertama, pemboleh ubah dimanipulasikan. Pemboleh ubah dimanipulasikan adalah bilangan mentol. Saya akan memastikan bilangan mentol yang digunakan ada 3, iaitu mula-mula dengan 1 mentol, kemudian 2 mentol, kemudian 3 mentol. Dan seterusnya adalah pemboleh ubah bergerak balas, iaitu kecerahan mentol. Kecerahan mentol kalau didefinisikan secara operasi menggunakan KPS 9, iaitu mendefinisi secara operasi adalah sejauh mana kecerahan mentol itu dapat dilihat menggunakan mata kita, iaitu pemerhati. Jadi pengkelasan kita terhadap kecerahan mentol, iaitu KPS yang kedua, saya dapat lakukan kepada 3, iaitu saya bahagikan kepada 3, iaitu gelap, cerah dan sangat cerah. Jadi kemahiran mengelas, iaitu KPS yang kedua, dapat diaplikasikan dan dapat membantu dalam saya memikirkan ataupun membuat penggelasan kecerahan mentol itu. Seterusnya, pemboleh ubah dimalarkan adalah bilangan sel kering atau bateri dan jenis mentol. Kedua-dua pemboleh ubah dimalarkan ini pastikan ianya tetap dan tidak berubah sepanjang eksperimen dijalankan kerana ia akan menyebabkan perubahan dari segi data dan menyebabkan data itu tidak dapat digunakan sekiranya ia berubah. Seterusnya, bagaimanakah kita ingin merancang eksperimen ini? Jadi sebelum kita merancang, saya ingin menunjukkan bahan-bahan yang perlu kita gunakan dalam eksperimen ini. Yang pertama, mentol dan juga pemegang mentol. Pastikan mentol ini anda telah cuba dahulu dan ia berfungsi. Kerana kalau kita membuat litar bersiri, ia tidak berfungsi, maka kemungkinan keputusan kita berlaku kesalahan yang besar. Jadi pastikan mentol ini boleh menyala dan ianya diletakkan betul-betul di dalam pemegangnya. Pastikan ia betul-betul berada di pemegangnya dan tidak ada masalah untuk dihidupkan sekiranya litar lengkap. Kemudian adalah Swiss. Swiss ini diperlukan untuk memutuskan ataupun menyambungkan litar. Di mana setiap kali kita menjalankan eksperimen, apabila kita menukarkan bilangan mentol, pastikan Swiss ini nanti dibuka. Hal ini untuk memastikan keselamatan kita sepanjang menjalankan eksperimen bagi mengelakkan terkena kepada renjatan elektrik. Seterusnya adalah wayar penyambung. Wayar penyambung ini boleh terdiri daripada beberapa. Banyak pun tak apa, sedikit pun tak apa. Tak kira mengikut kepada keadaan bagaimana kita nak setting untuk eksperimen ini. Dan seterusnya adalah sel kering ataupun bateri yang diletakkan bersama dengan pemegang. Pastikan bateri ataupun sel kering ini telah dicuba dan pastikan ianya betul-betul berfungsi dan bukanlah sudah kosong ataupun tidak berfungsi lagi. Bilangan yang diperlukan untuk eksperimen ini, saya akan menggunakan 4 bateri ataupun sel kering, dan saya akan menggunakan 3 biji mentol, di mana saya memerlukan juga beberapa wayar untuk menyambungkan litar bersiri ini.
Swiss yang saya gunakan hanyalah satu kerana saya ingin memanipulasikan bilangan mentol. Apabila saya memanipulasikan bilangan mentol, hal ini bermakna mentol kita perlu ada lebih daripada satu. Seterusnya adalah peralatan dan bahan. Kita perlu memastikan 3 mentol serta pemegangnya berfungsi dengan baik. Pasang dengan betul dan mentol itu pastikan tidak terbakar atau tidak pecah. Begitu juga dengan 4 sel kering ataupun bateri itu serta pemegangnya. Pastikan kesemuanya berfungsi dengan baik sebelum eksperimen dijalankan. Dan seterusnya adalah wayar penyambung dan juga Swiss. Pastikan ketika hendak memasang setting ini nanti berhati-hati kerana ia membabitkan tenaga elektrik yang boleh membahayakan nyawa. Dan langkah-langkahnya untuk eksperimen yang ingin saya jalankan ini, saya akan mulakan dengan langkah menyusun bahan-bahan ini, menyusun bahan-bahan eksperimen ini dalam keadaan bersiri. Okay, saya akan buat eksperimen, saya akan menyambungkan wayar, mentol dan Swiss serta bateri atau sel kering ini di dalam 1 liter bersiri menggunakan satu sahaja mentol. Kemudian, apa yang saya akan lakukan adalah saya menghidupkan Swiss ini dengan menyambungkan liter. Apabila Swiss ini dihidupkan dan liter lengkap, maka mentol akan menyala. Kemudian, saya akan menambah bilangan mentol kepada 2 dalam liter bersiri. Dan saya akan melihat kepada kecerahan mentol, adakah ia semakin berkurang kecerahan ataupun bertambah kecerahan. Dan saya akan catatkannya di dalam jadual yang saya akan buat selepas ini. Kemudian saya akan tambah lagi 1 sehingga ia menjadi 3 biji mentol. Dan saya akan melihat pula adakah keadaan kecerahan itu sama atau tidak. Jadi sangat kita perlukan adalah kemahiran memerhati. Jadi itu adalah salah satu kemahiran proses yang sains yang perlu kita ada dalam eksperimen ini. Langkah-langkahnya yang pertama, susunkan 4 sel kering atau bateri, Swiss dan 1 mentol dalam kedudukan bersiri seperti yang telah dilakarkan. Saya menggunakan 4 biji sel kering kerana saya ingin melihat kecerahan itu dengan lebih jelas. Kalau kita guna sikit, kemungkinan kita kurang untuk dapat lihat perbezaan kecerahan mentol itu nanti. Seterusnya, ia juga merupakan kemahiran manipulatif yang pertama dan kemahiran manipulatif yang ketiga, di mana ketika kita menyusun mengikut gambar ataupun lakaran yang telah kita buat, sebenarnya kemahiran manipulatif yang pertama telah pun digunakan, iaitu menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul. Dan kemahiran manipulatif yang ketiga, melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat. Jadi kedua-dua kemahiran ini telah pun digunakan dalam langkah yang pertama. Seterusnya, hidupkan Swiss dan buat pemerhatian kepada kecerahan mentol. Kerana itu, kita juga sangat menggunakan kemahiran proses sains yang pertama, iaitu pemerhati. Pastikan betul-betul lihat untuk kita tahu yang mana satu gelap malap, yang mana satu cerah dan sangat cerah. Ia juga merangkumi KPS yang ketiga, mengukur menggunakan nombor. Tetapi nombor di sini tidak jelas. Kita gunakan keamatan sebagai nombor kita. Walaupun ia tidaklah data yang boleh dilihat secara rigid, tapi kita boleh melihatnya dengan menggunakan kemahiran memerhati kita dengan baik. Jadi nombor di sini kita ubah kepada mengukur menggunakan keamatan mata kita. Bagaimana kita memerhatikan dengan betul kecerahan mentol tersebut. Seterusnya yang ketiga adalah isikan maklumat kecerahan mentol dalam jadual. Apabila kita mengisikan data mentah ini ke dalam jadual, ia merupakan salah satu proses berkomunikasi, iaitu kemahiran proses sains yang ke-6. Seterusnya adalah langkah keempat, ulangi langkah 2 dan 3 dengan menambah bilangan mentol pada 2 dan 3 biji. Seterusnya, kaedah pengumpulan data yang saya rancangkan adalah menggunakan jadual ini, di mana di sebelah kiri adalah bilangan mentol, iaitu pembuli ubah dimanipulasi, dan di sebelah kanan adalah kecerahan mentol yang kita bahagikan kepada 3, iaitu malap, cerah dan sangat cerah, yang merupakan pembuli ubah bergerak balas. Bagaimana pula saya menganalisis data saya? Kaedah yang saya gunakan ini, saya gunakan kaedah membuat
carta palang. Ya, carta palang sepatutnya ada nombor di bahagian Y. Tapi untuk eksperimen ini, saya menggunakan pemboleh ubah bergerak balas di mana malap, cerah dan sangat cerah ataupun tidak menyala saya letakkan di paksi Y untuk kecerahan mentol, iaitu pemboleh ubah bergerak balas, dan di paksi X adalah bilangan mentol, iaitu pemboleh ubah dimanipulasikan. Data yang terhasil daripada analisis data ini nanti merupakan data yang dapat dilihat kecerahan melawan bilangan mentol dengan betul. Jadi kemahiran proses sains yang keenam berkomunikasi juga diaplikasikan dalam analisis data ini. Kemudian kita akan menjalankan eksperimen, di mana eksperimen yang dijalankan merupakan kemahiran proses sains yang ke-12, iaitu mengeksperimen. Dalam menjalankan eksperimen, kita perlu memastikan kemahiran manipulatif yang kedua sentiasa diamalkan, iaitu mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat dan selamat, di mana kemahiran manipulatif yang kedua ini bukanlah spesimen dalam konteks ini, tetapi untuk eksperimen ini, spesimen itu lebih kepada alat-alatan yang kita gunakan sepanjang menjalankan eksperimen. Pastikan ianya dikawal dengan baik. Langkah berjaga-jaga, tidak perlu kita membuka suis itu dengan tangan basah, ataupun kita tidak boleh menambah ataupun mengubah keadaan litar itu dalam keadaan suis yang terbuka. Itu semua adalah langkah berjaga-jaga yang boleh kita amalkan sepanjang melakukan eksperimen ini. Okey, tanpa membuang masa lagi, mari kita jalankan eksperimen ini. Okey, untuk memulakan eksperimen ini, saya telah meletakkan 4 biji sel kering ataupun bateri. Saya gunakan 4 sebab untuk melihat kepada kecerahan yang lebih jelas lah. Kemudian saya juga akan menyediakan beberapa wire dan disambungkan dengan suis. Okey. Cara penyambungan juga perlu berhati-hati. Pastikan suis ini tidak dibuka. Kalau ianya dibuka, ia boleh mendatangkan bahaya sekiranya berlaku renjatan elektrik. Dan setting terminal positif dan negatif pada bateri juga kita perlu pastikan ianya betul. Sekiranya tidak dipastikan dengan betul, maka kemungkinan berlaku litar pintas juga akan boleh terjadi. Okay. Ini adalah 1 litar yang telah lengkap. Okay, saya juga menyediakan di bahagian sini mentol yang telah saya siapkan, mentol dengan badan pemegangnya beserta dengan satu wire penyambung di sini untuk saya tunjukkan. Okey, mari kita lihat kepada yang pertama. Ini adalah contoh litar bersiri. Litar bersiri adalah satu siri litar yang mempunyai satu pusingan saja. Ingat, pastikan jangan on. Okey, saya cuba sambungkan dengan yang pertama. Anda boleh saja sebenarnya untuk sambung terus kepada mentol, tapi saya lebih gemar menggunakan kaedah macam ni supaya saya dapat lebih tersusun perjalanan eksperimen kita. Okey, saya sambungkan. Apabila telah sambung, barulah kita on switch. Ini adalah litar bersiri. Kita lihat dulu. Okey, satu bulatan. Kita onkan switch. Mentol menyala dengan sangat cerah. Kita lihat, sangat cerah. Okey, jom kita bandingkan. Ingat, jangan lupa untuk kita matikan dulu switchnya. Putuskan dulu untuk kita tambah bilangan mentol. Saya letak mentol yang kedua. Dalam keadaan bersiri. Mari kita lihat hasilnya. Mentol kelihatan kurang cerah daripada yang pertama tadi. Tadi yang pertama dia sangat cerah, dan yang kedua ini dia kurang sedikit cerah dia. Kita akan matikan dulu sekali lagi. Kita tambah lagi bilangan mentol yang ketiga. Dia masih dalam kedudukan bersiri. Okey, so, sudah ada satu litar bersiri yang besar. Mari kita lihat hasilnya. Jelas kelihatan bahawa litar ini dalam keadaan lebih malap daripada yang kedua dengan yang satu mentol tadi. Hal ini menunjukkan bahawa semakin bertambah bilangan mentol, semakin berkurang kecerahan mentol.
Bagaimana saya hendak mengumpul data dalam menjalankan eksperimen ini? Caranya adalah saya akan membuat jadual, di mana jadual itu saya akan menyediakan bahagian untuk pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Dalam pemboleh ubah manipulasi, saya akan menulis kepada bilangan mentol 1, 2 atau 3. Dan kemudian pemboleh ubah yang bergerak balas, saya akan menulis sama ada ianya cerah, malap ataupun sangat cerah. Setelah data kita peroleh, kita akan masukkan data itu ke dalam jadual yang telah kita sediakan tadi. Di mana kalau kita lihat di sini, hasilnya bilangan mentol yang 1, maka kecerahannya sangat cerah. Bilangan mentol 2, kecerahan mentol cerah sahaja. Dan bilangan mentol yang 3, ia kelihatan malap. Maka data ini sukar untuk kita lihat apakah perkaitan antara pemboleh ubah manipulasi dan bergerak balas. Maka sebab itu kita perlu menganalisis data. Macam mana saya nak menganalisis data saya? Daripada pengumpulan data yang saya lakukan dalam jadual, saya akan menganalisis pula data saya kepada bentuk graf ataupun bentuk carta ataupun bentuk apa-apa saja yang boleh digunakan. Tetapi dalam eksperimen ini, yang paling sesuai adalah penggunaan carta palang. Jadi saya akan menggunakan carta palang untuk saya membanding bezakan ataupun saya melihat kepada data untuk saya analisis data yang telah saya kumpulkan tadi. Dalam menganalisis data, iaitu mengubah data dalam bentuk lain kepada sesuatu yang lebih mudah untuk kita tafsir. Analisis data yang pentingnya adalah bagaimana kita meletakkan data itu di taksi yang betul dan pastikan maklumat adalah betul. Seperti mana kita tengok di sini, satu bateri ataupun satu bel mentol, sebenarnya satu mentol sangat cerah, 2 mentol cerah dan 3 mentol malap. Tiada yang tidak menyala. Maka data ini perlu diletakkan betul-betul pada paksi X dan paksi Y agar kita tidak melakukan kesilapan dalam meletakkan data. Sekiranya kita melakukan kesilapan dalam meletakkan data, maka keputusan kita nanti berkemungkinan besar tidak mendapat keputusan yang betul. Ini merangkumi juga kemahiran proses sains yang keenam, iaitu berkomunikasi. Daripada data itu, barulah kita boleh mentafsirkan data kita, di mana kita dapat lihat sebenarnya daripada carta ataupun graf palang ataupun sebenarnya carta palang carta palang ini dapat dilihat dengan jelas semakin bertambah bilangan mentol, semakin berkurang kecerahan mentol. Maka ia sangat jelas dan boleh dilihat dan terus boleh ditafsir pada kesimpulan yang mungkin kita sendiri dah tahu apakah jawapannya. Jadi, terus kepada yang ke-8, membuat kesimpulan. Daripada dapatan kita tadi, semakin bertambah bilangan mentol, semakin kurang kecerahan mentol. Jadi, hipotesis diterima. Jadi, soalan tambahan. Sekiranya kita mahu membuat soalan tambahan pun boleh. Seperti mana saya buat ini adalah saya ingin bertanya lebih sikit. Apakah akan terjadi sekiranya semua mentol dalam data bersiri dibiarkan terbuka untuk satu jangka masa yang lama? Biar saja, apa akan jadi? Apabila ia melibatkan satu jangka masa yang lama, kemahiran proses sains yang terlibat adalah kemahiran proses sains yang ketujuh, iaitu penggunaan ruang dan masa. Ini kita boleh tambah sebagai salah satu pemikiran hebat kita untuk berfikir dengan lebih jauh lagi. Jadi langkah yang seterusnya adalah membuat pelaporan. Jangan lupa, sebelum membuat pelaporan, pastikan kita membersihkan dahulu peralatan dengan cara yang betul selepas eksperimen. Dan jangan lupa juga untuk simpan peralatan dan bahan sains di tempat yang betul dan selamat. Ini merangkumi kemahiran manipulatif yang keempat, iaitu membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Dan kemahiran manipulatif yang kelima, menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Maka, bolehlah kita mula menulis pelaporan kita. Selain daripada itu, satu lagi yang kita boleh bincangkan di sini adalah berkenaan dengan adakah bilangan mentol mempengaruhi kecerahan mentol dalam lintas selari pula? Apa pendapat anda? Mari kita saksikan. Okey, sekarang ini kita nak cuba pula bagaimanakah keadaannya kalau dalam lintas selari. Kalau data bersiri tadi, kita dapat lihat bahawa semakin banyak bilangan mentol yang kita letakkan, semakin
kurang kecerahan mentol. Tapi bagaimanakah pula sekiranya kita menjalankan aktiviti menggunakan lita selari? Okey, untuk aktiviti lita selari, mula-mula kita akan menggunakan satu biji mentol saja, jadi mana ia adalah bersiri. Okey, seperti ini. Ini adalah satu lita lengkap yang dinamakan lita bersiri kerana ia cuma menggunakan satu mentol saja. Okey, kemudian saya telah menyediakan setting di sini. Okey, dengan menggunakan dua wayar penyambung di bahagian sini untuk saya cantumkan bersama dengan pertama untuk membentuk lita selari. Kemudian saya akan tambah lagi dua sambungan wayar untuk menjadikannya 3 lita selari. Okey, kalau anda dapat lihat daripada jarak jauh, ia menunjukkan lita selari yang bergabung. Okey, dah bersedia? Jom kita lihat. Saya mulakan dengan lita bersiri yang pertama. Okey, dia sangat cerah. Ingat, jangan lupa untuk matikan ataupun tutup switch sebelum kita sambung yang kedua. Okay, mari kita lihat sambungan yang kedua. Anda tidak boleh menyambung sambil membiarkan switch hidup kerana ia membahayakan diri anda. Jadi pastikan switch itu dimatikan terlebih dahulu sebelum anda membuat sambungan. Okey. Pastikan bahagian yang bertemu adalah bahagian yang boleh mengalirkan arus elektrik, iaitu bahagian besinya. Okey, ini adalah 2. Kita lihat. Nampak? Kedua-dua mentol dalam lita selari ini menunjukkan kecerahan yang sama seperti dengan yang pertama tadi. Mari kita matikan. Ingat, sekali lagi saya ingatkan, jangan biarkan switch terbuka ketika kita memasang lita. Kita tambah satu lagi. Okey, sekarang ni kita dah ada lita selari yang lengkap, 3 mentol. Mari kita hidupkan. Anda dapat lihat, ketiga-tiga mentol dalam lita selari ini mendapat kecerahan yang sama. Ketiga-tiganya cerah. Oleh itu, dapat kita katakan bahawa di sini kecerahan mentol dalam lita selari tidak dipengaruhi oleh bilangan mentol. Banyak mana pun mentol yang kita pasang, kecerahannya tetap sama.